Terima kasih klik video ini dan jangan lupa subscribe. Kegembiraan menyambut Syawal di pagi Aidilfitri, sebuah keluarga di kampung Berangan 6 Umbai, Jasin bertukar menjadi tragedi menyayat hati apabila salah seorang ahli keluarganya telah meninggal dunia dalam keadaan tragis. Mangsa Hanafiah Hanafi berusia 36 tahun telah maut ditikam dalam kejadian di rumah keluarganya. Kejadian tersebut yang disaksikan oleh keluarganya telah menjadi igawan ngeri mereka sekeluarga dan masing-masing masih tidak percaya apa yang telah terjadi. Lalu apa sebenarnya yang telah terjadi pada hari itu? Ini adalah kisahnya. Suspek Muhammad Amin Muhammad berusia 32 tahun merupakan bekas adik ipar kepada mangsa adalah seorang penganggur. Adik mangsa telah bercerai dengan suspek pada Januari 2021 kerana tidak tahan dengan perangai suspek yang baran. Pada hari kejadian 13 Mei 2021 kira-kira jam 7.30 pagi, suspek datang ke rumah keluarga mangsa yang turut didiami bekas isteri suspek iaitu adik mangsa dalam keadaan marah. Dalam keadaan agresif, dia datang ke rumah mangsa kerana hendak mengambil kedua-dua anaknya, mungkin untuk beraya bersama. Namun semestinya dia dihalang untuk berbuat demikian, apatah lagi melihat keadaan suspek yang datang dalam keadaan sebegitu rupa. Entah apa yang akan dilakukan kepada anaknya nanti. Ketika itulah berlaku pertengkaran di antara suspek dan bekas isterinya, menyebabkan mangsa campur tangan dan mangsa cuba menenangkan suspek. Bagaimanapun berlaku pergelutan sebelum mangsa ditikam dengan pisau yang dibawa suspek. Kedua-dua anak perempuan mangsa berusia 8 dan 10 tahun bagaimanapun tidak mengalami sebarang kecederaan kerana bersembunyi bersama ibu mereka di dalam sebuah bilik di rumah berkenaan. Beberapa ahli keluarga mangsa yang berada di rumah sebelum itu yang cuba menenangkan suspek juga turut melarikan diri apabila melihat kejadian kejam itu, bimbang jika mereka pula yang menjadi sasaran suspek. Selepas menikam mangsa, mujurlah suspek tidak bertindak mencari bekas isterinya dan anaknya di dalam rumah. Dia telah melarikan diri selepas itu dengan menaiki kereta kancilnya. Setelah suspek pergi dari situ, ahli keluarga mangsa terus mendapatkan mangsa yang terbaring di halaman rumah dalam keadaan berlumuran darah. Mangsa yang cedera parah telah dibawa ke Hospital Melaka. Namun tidak lama mendapatkan rawatan, mangsa telah disahkan meninggal dunia pada hari itu. Laporan kepada pihak polis telah dibuat bagi memaklumkan kejadian kejam itu. Polis tanpa membuang masa telah membuat gerakan mencari suspek untuk ditahan. Usaha pihak polis berhasil apabila berjaya memberkas suspek pada jam 6.30 petang hari sama dengan kejadian bunuh itu di sebuah masjid berhampiran lokasi kejadian ketika dia cuba melarikan diri dengan sebuah motosikal. Hasil siasatan awal pihak polis, suspek mempunyai satu rekod lampau berkaitan dadah selain ujian saringan mendapati dia positif dadah. Menurut jiran yang enggan dikenali, mangsa pernah bertengkar beberapa kali dengan bekas adik iparnya itu yang juga suspek utama kes terbabit sejak 3 hari sebelum kejadian. Pertengkaran berkenaan dikatakan berkaitan dengan perebutan dua anak suspek yang pernah mendirikan rumah tangga dengan adik perempuan mangsa sebelum bercerai beberapa bulan sebelumnya. Suspek pernah datang ke rumah bekas isterinya itu beberapa hari sebelum kejadian untuk mengambil dua anak mereka. Namun ahli keluarga wanita berkenaan enggan menyerahkannya. Pada keesokan harinya, suspek berkenaan datang semula ke rumah terbabit dengan tujuan yang sama namun gagal. Berikutan itu mangsa dikatakan meminta bantuan beberapa penduduk untuk mengawasi kediamannya untuk menghalang suspek daripada terus mengganggu keluarganya. Namun suspek secara tiba-tiba muncul di rumah itu kira-kira jam 7 pagi hari kejadian. Pada 14 Mei 2021, suspek telah ditahan reman 7 hari. Perintah reman sehingga 20 Mei ke atas penganggur berusia 32 tahun itu dikeluarkan Magistrate Lee Kim Kit di Mahkamah Air Keruh di Melaka bagi membolehkan siasatan lanjut mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Pada 27 Mei 2021, suspek berdepan hukuman gantung sampai mati selepas didakwa di Mahkamah Magistrate Jasin atas pertuduhan membunuh bekas abang iparnya
sebenarnya pada 1 Syawal. Bagaimanapun tiada pengakuan direkodkan daripada tertuduh Muhammad Amin Muhammad. Sebaik sahaja pertuduhan dibacakan oleh jurubahasa mahkamah di hadapan Magistrate Suzana Mokhtar. Mengikut pertuduhan, tertuduh didakwa telah membunuh Hanafiah Hanafi berusia 36 tahun antara pukul 7 hingga 7.30 pagi di Jalan Solok Berangan 6, Umbai dalam daerah Jasin pada 13 Mei 2021. Sabit kesalahan, tertuduh boleh dikenakan hukuman mati mandatori mengikut Seksyen 302 Kanun Kesesaan. Terdahulu, pendakwaan telah dikendalikan oleh Timbalan Pendakwa Raya Artana Sarmorau manakala tertuduh diwakili Peguam Mohan Singh. Pada hari yang sama juga, suspek didakwa di Kompleks Mahkamah Air Keruh atas tuduhan yang berlainan. Rupa-rupanya, adik mangsa iaitu bekas isteri suspek turut membuat laporan mengenai dia dan anak-anak telah dipukul oleh suspek. Suspek didakwa telah mendatangkan kecederaan terhadap Hashimah Hanafi berusia 32 tahun dengan menggunakan rotan dan didakwa mengikut Seksyen 324 Kanun Kesesaan. Sabit kesalahan, tertuduh boleh dikenakan hukuman penjara sehingga 20 tahun atau denda atau sebat atau mana-mana dua daripada hukuman itu. Muhammad Amin turut didakwa melakukan perkara sama terhadap 2 anak perempuannya masing-masing berusia 10 serta 8 tahun dan didakwa mengikut Seksyen 323 Kanun Kesesaan. Bagi kesalahan itu, tertuduh boleh dikenakan hukuman penjara maksimum 2 tahun atau denda sehingga RM2,000 atau kedua-duanya sekali. Kesemua tindakan itu didakwa dilakukan tertuduh di sebuah rumah di Permatang Pasir Alai pada 5 Disember dan 15 Disember 2020. Selain itu, tertuduh juga didakwa telah memukul seorang lelaki, Mah Azrul Mah Hussein berusia 39 tahun menggunakan tangan di bahagian kepala dan muka beberapa kali sehingga menyebabkan mangsa patah rahang kanan pada 11 Mei 2021. Mangsa merupakan teman lelaki kepada bekas isterinya dan kejadian berlaku di lokasi sama di mana suspek telah membunuh bekas abang iparnya. Bagi tindakan itu, tertuduh didakwa mengikut Seksyen 325 Kanun Kesesaan yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum 7 tahun dan denda. Tertuduh bagaimanapun mengaku tidak bersalah terhadap keempat-empat pertuduhan tersebut. Ketika ini, kes masih lagi berjalan melihatkan perwatakan suspek yang agresif. Semoga dia mendapat hukuman yang setimpal di atas perbuatan kejamnya itu dan bertaubat serta menyesali setiap tindakannya. Takziah kepada keluarga mangsa. Sama-sama kita hadiahkan Al-Fatihah kepada Allahyarham Hanafiah Hanafi. Semoga rohnya dicucuri rahmat Allah dan dimasukkan ke dalam golongan hamba-Nya yang beriman. Sekian.